Assalamualaikum dan hai semua, nama saya Hakim. So pada video yang kali ini saya nak share dengan korang tips JavaScript programming untuk profesional. Dalam channel saya ni saya akan ajar korang tentang basic programming dalam bahasa yang mudah. So make sure korang dah subscribe dan like video ni untuk lebih banyak konten yang macam ni. Kat sini saya ada listkan beberapa tips JavaScript untuk profesional. So kita akan pergi satu persatu dan saya akan explain satu persatu ni. So yang pertama, tips yang pertama adalah guna sintaks moden, iaitu menggunakan ES6. So JavaScript ES6 ni adalah update version yang kedua untuk JavaScript. Nama lain dia adalah ECMAScript 2015 ataupun ECMAScript 6. So senang cerita ni adalah modern JavaScript syntax dan standard yang kita perlu guna sekarang lah. So dekat website ni dia listkan semua feature yang baru yang kita ada dalam ES6. Tapi nak kata baru pun tak adalah baru sangat sebab dia adalah 2015 dan sekarang feature-feature ni semua dah support dalam browser yang kita ada sekarang. So saya akan tunjuk beberapa contoh feature-feature ES6 JavaScript ni dekat korang. So pertama sekali saya nak tunjuk dekat korang let and const keyword. So seperti yang kita tahu, sebelum ni saya dah tunjuk, let ni adalah kita guna bila kita tahu value tu akan berubah. Manakala const pula digunakan apabila kita tahu yang value tu tak akan berubah dalam kita punya application. So sebelum JavaScript ES6 ni kita ada lagi satu keyword iaitu var untuk declare variable. Tapi ada masalah dengan var ni. Okey, sebagai contoh saya tunjuk dekat korang, let count sama dengan 1. Lepas tu count sama dengan 2. So benda ni takkan ada error lah sebab kita guna let di mana variable, kalau kita guna let ni kita boleh ubah kan value dia. So dari 1 jadi 2. So kalau kita console log ni kita akan dapat value 2. Okey. Berbeza dengan const ni kita tak boleh ubah dia lah. Kita akan dapat error sebab const ni kita tak boleh ubah value dia. Dan lagi satu pasal const dengan let ni pula, kita boleh guna variable ni lepas kita declare dia je. So dekat sini saya declare dekat atas ni kan. So bila saya nak guna dia, console log ni, bila saya nak guna dia, saya kena letak lepas kita dah initialize. So contoh macam kalau console log ni saya letak sebelum, maksudnya saya call count variable ni sebelum dia declare, benda ni pun akan ada errors. Ini adalah expected lah dan standard. Mana-mana programming language pun macam ni juga. So kita tak boleh guna sebelum dia initialize. Itu adalah problem yang kita ada dalam JavaScript bila kita guna var. So contoh saya buat macam ni, saya tukar const kepada var. So var count kosong. Sebelum initialize tu saya console log. So dekat sini tak keluar error. Dia keluar undefined, tapi dia tak keluar apa-apa error. Maksudnya benda ni acceptable lah dalam JavaScript. Tapi benda ni akan jadi susah untuk kita try error dalam kita punya application. So saya punya advice adalah untuk modern JavaScript kita guna dua ni je. Kita guna let dengan const je. Kita jangan guna var. Okay. So itu adalah feature yang pertama dalam ES6. Kedua saya nak tunjuk adalah template literal. So template literal ni adalah contoh, saya letak contoh, saya declare variable nama Hakim. Okay. So nama Hakim, lepas tu saya nak buat satu lagi string salam. Okay. So salam ni saya nak buat salam nama saya. Lepas tu saya nak tambah nama Hakim ni. So sebelum ni kalau kita nak gabungkan dua string sebelum JavaScript ES6, kita kena gabungkan macam ni. Contoh saya nak gabungkan salam ni dengan nama. So saya buat lagi satu variable string di mana saya akan gabungkan dua-dua lah, salam concat nama. Okay. Lepas tu console log result. So macam ni cara kita nak gabungkan string salam dengan nama ni. Okay. Kita dapat kita dapatlah output tu. Tapi benda ni dia akan jadi messy lah bila kalau kita nak gabung yang string yang lagi complicated ataupun kita nak customize dia punya, contohnya salam nama saya ni mungkin kita nak letak dekat belakang ke, ataupun kita nak tambah lagi, contoh salam nama saya Hakim contohnya, lepas tu kita nak tambah lagi ayat salam berkenalan, contohnya salam berkenalan. So tengah-tengah ni kita nak letak nama Hakim tu. So benda ni sebelum ES6 ni benda ni tak possible lah.
Tapi lepas ES6 ni kita ada menggunakan template literal. So contoh untuk template literal ni adalah instead of kita guna benda ni, kita guna double quote ni kan, simbol double quote ni, kita akan ubah dia dengan menggunakan backtick. Ini adalah simbol sebelah satu dalam keyboard korang tu. Itulah simbol backtick. So lepas backtick tu, macam ni kita nak letak string nama tu, kita buat macam ni. Kita letak $sign. Lepas tu kita ada curly bracket buka tutup ni. Lepas tu kita letak nama. Letak nama tu kat sini. So salam nama saya, nama, dia akan grab variable nama Hakim ni. Lepas tu dia akan gabunglah string tu. Okay. So ini cara yang moden lah. So kita tak perlu declare variable lain untuk gabungkan dua string ni. So kita boleh buat macam ni je. Okay. So kita dapat output yang lebih fleksibel dan lebih mudah lah. So ini dah salah satu feature dalam JavaScript ES6. Next kita nak cakap pasal destructuring. Destructuring ni adalah cara untuk kita extract value dalam array ataupun objek, dan value yang kita extract tu kita simpan dalam variable. So benda ni kita boleh buat dalam satu line je. Saya ada array string, di mana dalam string ni saya simpan nama buah, apple, pisang, durian. Macam mana kita nak extract value ni? Saya nak extract value yang pertama dengan kedua ni je. Lepas tu saya nak simpan dalam variable yang berbeza. Contoh yang sebelum modern JavaScript ni, kita boleh guna macam ni. Contoh constant pertama. So ini saya nak grab buah yang pertama lah. So buah satu, buah kosong. Okay. Sebab index ni mula dari kosong kan. Okay, lepas tu cons kedua, buah satu. Okay. So ini adalah cara yang sebelum ni lah. Ni cara dulu macam mana kita nak extract value value yang pertama dengan kedua ni. Lepas tu kita nak simpan dalam variable yang berbeza. So dalam ES6 kita ada konsep nama destructuring. Ini cara yang lagi mudah untuk kita buat benda ni lah. Contohnya adalah saya buat cons, kita buka bracket, lepas tu bagi nama tadi pertama, lepas tu kedua, lepas tu equal to buah. So apa yang berlaku dekat sini adalah pertama dengan kedua ni, nama ni tak kisah. Nama ni tak kisah sebenarnya. Tapi apa yang dia buat, variable yang pertama ni dia akan ambil dari elemen yang pertama, lepas tu kedua ni dia akan ambil dari elemen yang kedua. So lepas dia ambil tu, dia akan automatic assign apple ni dekat variable nama pertama. Lepas tu elemen pisang ni dia akan simpan dalam variable nama kedua. So dia automatic terus extract dan assign dalam variable kita. So kita terus boleh buat console log pertama dan kedua. Okay. So terus automatic dapat apple dengan pisang. Okay, ini untuk array. Objek pun kita boleh buat juga. Contoh saya nak buat cons orang sama dengan Hakim, umur contoh 25, pekerjaan contohnya developer. Okay. So kita boleh juga buat destructuring dengan menggunakan objek. Contoh saya nak extract property nama dengan pekerjaan je. Okay. So caranya adalah, contoh caranya sama dia macam yang atas ni tadi. Tapi instead of kita guna square bracket, kita akan guna curly bracket. Contoh saya buat cons. So saya buat curly bracket macam ni. So property apa yang saya nak extract daripada orang ni? Contohnya nama dengan pekerjaan. Okay, so equal to orang. Okay, so saya boleh je console log dekat sini, nama, pekerjaan. Okay, saya komen jap yang bawah ni. Okay, so kita run. So korang nampak dekat sini saya extract nama Hakim, pekerjaan developer. So itulah destructuring feature dalam ES6 yang kita boleh guna dalam modern JavaScript. Okay, next kita nak cakap pasal spread operator. Spread operator ni bagi saya feature yang sangat berguna dan sangat important dalam JavaScript dan apa-apa application yang kita buat menggunakan JavaScript. So apa yang dimasukkan dengan spread operator ni adalah cara untuk kita expand elemen dari array dan objek. So apa yang dimasukkan dengan expand elemen tu adalah,
Contoh saya ada array 1 sama dengan 1, 2, 3. Okay. Lepas tu saya ada array 2 sama dengan 4, 5. Okay. So macam mana saya nak gabung antara dua array ni? So cara yang sebelum ni, sebelum ES6 adalah kita declare satu lagi variable. Contoh result. Di mana cara ni sama dengan string tadi tu lah. Kita kena guna concatenation. So contohnya array 1 concat array 2. Okay, lepas tu console log. So kita console log result. Okay, error. Okay, so ini cara yang sebelum ni lah. Kita kena declare variable yang berbeza untuk kita gabungkan dua array ni. Lepas tu baru kita boleh console log. Cara yang ES6 yang moden sekarang ni yang kita boleh guna adalah menggunakan spread operator. So apa yang dimasukkan dengan spread operator ni adalah, okay, contoh kita nak gabung dua array ni kan. Cara ni adalah array yang pertama ni kita boleh masukkan directly dalam array yang kedua ni. Cara ni adalah kita guna 3 titik. 1, 2, 3 titik. Lepas tu array 1. So apa yang dimasukkan dekat sini adalah yang pertama sekali yang kita masukkan dekat sini adalah kita spreadkan array yang pertama ni. So 1, 2, 3 kita masukkan dekat sini. Lepas tu kita sambung 4, 5. Lepas tu value array ni kita simpan dalam satu variable kita panggil array 2. So kita boleh buat array 2 kat sini. So korang nampak kita dapat value yang sama. And dia punya syntax dia lagi mudah dan lagi senang nak faham. Dan dia lagi fleksibel lah. Contoh saya nak buat, kita start dari kosong. Lepas tu tengah-tengah tu baru kita letak titik array 1. Okay. So boleh juga macam tu. Kita buat kosong, lepas tu baru kita spreadkan value array 1 tu, lepas tu 4, 5. So itu adalah spread operator. Ini untuk array. Objek pun kita boleh buat tak? Contoh saya nak buat, contoh yang sama tadi, orang. Saya nak buat lagi satu objek di mana objek tu gunakan semua value yang dalam objek orang ni. Lepas tu saya nak tambah lagi benda lain lah. Contoh saya buat cons orang 2 lah. Lepas tu orang 2 tu saya boleh spread value orang yang pertama tu. Contoh spread orang pertama. Lepas tu saya boleh tambah lagi lokasi Selangor. Okay. So console log orang 2. So dekat sini orang 2 tu dia akan ambil semua property yang ada dekat orang 1 tu. Orang 1 dia kita spread dia punya property tu. Lepas tu kita tambah lagi satu property lokasi. Okay. So korang nampak dekat sini orang 2 tu dia ada so orang 2 tu dia ada semua property yang ada dekat orang ni. Nama hakim, umur 25, pekerjaan developer. Lepas tu tambah lagi satu lokasi Selangor. Okay. So itu adalah cara spread operator untuk array dan juga objek. So itu pasal ES6 lah. Next tips saya nak bagi adalah function yang kita buat tu kita kena make sure dia modular. Apa yang dimasukkan dengan function tu modular adalah kita kena make sure function kita tu kita breakdown dia kepada small version lah, small module reusable function. Contoh yang bagus adalah kita breakdown task tu. So setiap function tu akan membuat satu task saja. Contohnya dekat sini function tu kita guna untuk validate order. Lepas tu kita ada function lain untuk calculate total. Lepas tu ada function lain untuk send notification dan process payment. Lepas tu kita ada big function di mana function tu kita akan panggil setiap function tu lah. So ini adalah contoh yang bagus lah. Contoh yang tak bagus adalah semua benda yang kita buat tu, semua task tu kita masukkan semua tu dalam satu function. Kita susah lah untuk validate dan dia sangat prone to error tu, sangat senang untuk ada error dan boleh buat application kita tu crash. Okay. So saya dah cover dua tadi pasal function modular dan juga kita kena make sure kita punya function tu simple. Satu function tu buat satu task saja. Okay, next adalah kita namakan function kita tu meaningful. Apa yang dimaksudkan dengan meaningful adalah contoh yang saya bagi tadi tu, nama function tu kita kena bagi nama yang senang dibaca lah dan nama yang ada maksud. Contohnya dekat sini kita dah boleh tahu validate order, maksudnya function ni adalah task untuk validate order yang kita buat. Lepas tu function ni calculate total, kita bagi nama calculate total, so kita faham dan kita guna untuk kita calculate semua total order yang kita ada. So dekat sini
Kita bagi nama je kita dah tahu dah apa kegunaan function tu. So contoh yang tak bagus adalah contohnya kita bagi nama function A. So kita tak tahu apa benda A ni, kita tak tahu A ni kegunaan dia apa. Bila orang baca kita punya nama function ni, orang pun takkan tahu apa benda kegunaan function ni sebenarnya. Okay. Dan make sure juga dalam coding kita kena ada komen yang bermakna. Apa yang dimaksudkan dengan komen yang bermakna adalah, contoh dekat sini ada function nama validate order. So validate order tu dekat atas tu, apa yang kita buat dekat komen ni adalah kita akan terangkan kod. Contohnya apa kegunaannya, apa input yang kita nak, apa output yang akan keluar daripada function ni. So ini sangat berguna apabila contohnya kita bekerja dengan orang lain akan tengok kod kita. So orang lain pun akan faham apabila kita tulis kod, dan juga contohnya dalam 6 bulan ataupun setahun lepas tu kita check balik kod kita still boleh faham kita punya kod sebab kita komen yang bermakna. So itu sahaja beberapa tips JavaScript untuk profesional yang saya boleh bagi dekat korang. Kalau korang rasa video ni berguna, make sure korang like dan juga subscribe kepada channel ni supaya korang tak terlepas apabila saya upload video baru.